Alhamdulillah. Dulu kalau kita berceramah atas pentas Perikatan Nasional ni, nak sebut satu dua nama ahli yang berhormat dari Perikatan Nasional ni boleh bilang tak cukup bilang. Sekarang ini tak payah bilang sebab ramai sangat dah nak bilang. Alhamdulillah. Saya juga bersyukur kerana dapat kita bersua pada malam ini. Saya datang dari ialah yang berbahagia Datuk Seri Chandra, Naib Pengerusi Gerakan Negeri Pahang ada bersama, dan kita juga mengalu-ngalukan. Ini paling jauh datang hari ini. Ahli yang berhormat daripada Great Perak yang berhormat Fatul. Kita beri tepukan kepada beliau yang bersama di sini. Sebagai orang Pahang, saya nak ucap terima kasih kepada teman-teman daripada Terengganu yang turun membantu kami semasa PRU yang ke-15 yang lalu. Pahang kita ini belum jadi kerajaan, tetapi hampir jadi kerajaan. Dan tak mustahil kalau berlaku sesuatu, kita boleh jadi kerajaan sebelum PRU 16. Dulu dalam PRU 14, Pahang kita ada 8 adun daripada PAS. Sekarang kita ada 17 adun daripada PAS dan daripada Bersatu. Dulu di Pahang kita cuma ada 1 ahli parlimen dari PN. Sekarang kita ada 7. Daripada 14 sudah ada 7. Kalau nak kira sifir orang berakal, saya kata sifir orang berakal, sepatutnya Perikatan Nasional dah membentuk kerajaan. Kerana kita ada 17 kerusi, UMNO Barisan Nasional ada 17 kerusi, Pakatan Harapan ada 8, kita 42. Kita mewakilkan Yang Berhormat Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man untuk berunding dengan yang sekarang jadi Menteri Besar Pahang. Dan kita berunding baik, maknanya berunding. You nak jadi Menteri Besar, kami nak jadi Menteri Besar. Kalau you jadi Menteri Besar, kami begini. Kalau kami Menteri Besar, you begini. Maknanya kita berunding lah. Sebab kita sama banyak. 2 pusingan rundingan. Tak ada keputusan. Datang pusingan ketiga. Tuan-tuan tahu apa dia formula yang ditawarkan oleh Menteri Besar Pahang sekarang? Dia kata, saya Menteri Besar, Esko ada 10, kami 7, Perikatan Nasional 1, Pakatan Harapan 2. Ini ada akal ke tak ada akal? Kedudukan kerusi 17, 8. Tapi dia punya formula dia ialah dia Menteri Besar 7, 1, 2. Tuan Ibrahim kata, ma'assalamah wa ilal liqa'. Terima kasihlah. Tak apa, kita jadi pembangkang. Tetapi kita ada 17 ahli Dewan Undangan Negeri yang membentuk portfolio sesama kita sendiri. Kita adalah seperti kabinet bayangan yang konstruktif dalam DUN Negeri Pahang. Maknanya tuan-tuan, datang PRU yang akan datang, insya-Allah Pahang bakal dipimpin oleh Perikatan Nasional. Terengganu. Terengganu. Parlimen 80. Dan kalau dikira undi semasa PRU yang ke-15, menang dah Dewan Undangan Negeri. Kalau ada yang sikit masalah terlemung je, itu pun 500 undi je. Kija yang dulu kalah sikit dah menang. Dulu kalah 400, ini dah menang 4,000. Ya.
Yang dulu ada satu don kalah sikit je. Tak sampai 10. Ini dah menang 6,000. Terengganu saya cukup yakin 32-0. InsyaAllah. Sebab Pahang pun kami ada juga tempat yang kami menang. Kosong juga. Jerantut 4-0. Kuala Kelau 4-0. Pahang tak. Kami tiru Terengganu lah. Kami tiru Terengganu. Dan insyaAllah saya cukup yakin kita akan menang. Bukan saja di Terengganu, kita akan menang di Kelantan juga. Sebab parlimen kita menang 14-0, tuan-tuan. Kita juga akan menang insyaAllah di Kedah. Siapa kata kita tak boleh menang di Selangor? Saya cukup yakin kita juga akan menang di Selangor. Kita juga mempunyai keyakinan untuk menang di Negeri Sembilan. Pulau Pinang, belum cuba, belum tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar tadi tentang Kerajaan Negeri Terengganu. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syamsuri ni, orangnya tak banyak bercakap. Janganlah banding dia dengan Sanusi, Menteri Besar kita di Kedah. Tolong jangan banding Dr. Sam dengan Sanusi. Dua-dua baik belaka. Tapi nak buat macam mana? Yang ini penyanyi nasyid. Yang itu penyanyi rock. Jangan banding. Jangan banding. Ya, tapi buat kerja. Tadi yang berhormat sebut tentang Stadium Sultan Mizan. Saya ada kisah Stadium Sultan Mizan ini. Kisah kerana Tuhan nak panjangkan umur saya. Masa tu saya timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Dan saya seharusnya pergi ke stadium itu pada hari esok, contoh je hari esok, jam 2:30 petang, untuk merasmikan sukan kaki tangan IPT. Ya. Jadi sepatutnya esok, Dr. Sam, pukul 2:30. Hari ni 2:30, tempat yang saya patut duduk tu yang kita nampak runtuh, dia runtuh. 24 jam sebelum acara itu berjalan. Jadi bila besoknya acara itu terpaksa dibuat di tempat lain. Dan kita tahulah masalah yang berlaku di sana. Dan banyak lagi perkara-perkara yang disebut oleh yang berhormat kita tadi. Bagaimana semasa pentadbiran yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri, masalah-masalah itu telah diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan begitu banyak kebajikan ditaburkan, ditawarkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional Negeri Terengganu. Dan saya harap kita teruskan pentadbiran ini bagi penggal lagi satu dan penggal-penggal yang akan datang. Boleh, tuan-tuan? Sebab kita sekarang di Malaysia ni kita tak tahu siapa sebenarnya ketua pembangkang. Ni kalau nak cerita kerajaan persekutuan. Kita tak tahu siapa sebenarnya ketua pembangkang. Yang rasmi Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ini ketua pembangkang yang rasmi. Tapi ada seorang tu, dia rasa dia masih ketua pembangkang lagi. Ada seorang tu. Nama dia, tuan-tuan tahu kan nama dia? Sebab saya tak tahu dia ni Perdana Menteri ke dia ni masih ketua pembangkang. Ketua pembangkang yang saya tahu. Tadi saya cubit nak tengok betul ke tidak ini. Betul, ini Hamzah Zainuddin. Ini ketua pembangkang. Sahih. Tapi ada seorang lagi makhluk tu. Saya tak tahu dia ini Perdana Menteri atau dia apa. Ya. Satu. Saya tak tahu dia Perdana Menteri atau dia selebriti. Cara dia itu. Cara dia tu cara Perdana Menteri ke cara selebriti? Dia memperagakan pakaian dia, ada fashion cara pakai baju Melayu dia. Tak salah cara pakai baju Melayu tu. Ya. Tapi style dia. Lepas tu
diri atas kereta, lambai. Lepas ni tuan-tuan tirulah. Lambai. Ya. Berlari anak nak pergi mesyuarat. Nak tunjuk punyalah. Nak cepat dan sibuknya. Iyalah, saya tahulah you sibuk hari raya. Mana pernah tuan-tuan dan puan-puan, ini sejarah masuk dalam rekod dunia. Tidak pernah ada Perdana Menteri yang berhari raya 6 hari. Kita dulu dah ada ramai dah Perdana Menteri. Perdana Menteri kita berhari raya sehari je. Tapi kita ada Perdana Menteri yang berhari raya 6 hari. Dia pula berhari raya di negeri-negeri yang terpilih saja. Negeri-negeri yang tak terpilih macam Pahang tak merasa nak berhari raya dengan Perdana Menteri. Wahai Perdana Menteri, datanglah berhari raya di negeri Pahang juga. Biar kita berhari 14 hari baru lengkap. Janganlah 6 hari saja, tak cukup rekod. Rekod itu kena 14 hari. Sebab itu agaknya dia terpaksa berlari dari anak untuk pergi dari satu mesyuarat ke satu mesyuarat. Dan ada pula filem. Filem itu bercerita tentang the untold story. Maknanya cerita yang belum diceritakan. Tapi rupa-rupanya filem tu tak laku, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini filem itu sudah bertukar judul menjadi The Unsold Story. Panggung wayang kosong walaupun tiket dibeli percuma kepada orang yang nak menonton. Saya ingat lepas ini dia akan buat filem Hindustan, formula yang paling mujarab. Tidak ada menteri ekonomi secerdik ini yang mengatakan apabila ringgit Malaysia merudum, itu adalah satu kebaikan untuk ekonomi Malaysia. Tuan-tuan, ini kalau masuk SPM, matematik, mesti bukan dapat A1 ini, A100. Dan menteri-menteri hebat, ada yang ada hobi menaik basikal di dalam pejabat. Tuan-tuan tengok video menteri naik basikal dalam pejabat. Dan tak boleh lawan seorang lagi menteri. Dia naik lembu. Kalau lepas ini dia lambat datang mesyuarat atau ceramah, sebabnya dia naik lembu, tuan-tuan. Dalam kabinet ketika kami alali parlimen mendengar ucapan sebagai Menteri Keuangan, Perdana Menteri kita dia berucap, kami letih mendengar ucapan dia. Ada dua sebab. Pertama, sebab kita dapat juga teks ucapan Dato' Hamzah. Kita banding yang dia cakap dengan dalam teks ni, yang mana satu yang betul ni? Sebab dia tak baca teks. Tuan-tuan, membentangkan bajet bukan masa nak tunjuk pandai. Bacalah, kerana banyak benda-benda teknikal dalam itu. Dan sebab yang kedua ni, YB Yazid yang pandai mengajuk ni. Susah, kita tak tahu apa benda wawenang, cerakin, ketimbang. Ini apa, solok lada ke cerita nasi yang orang Terengganu dengan Kelantan tak habis-habis berperang ni, nasi apa? Nasi dagang siapa lebih sedap? Atas tol ke bawah tol ke? Tunjuk pandai. Tunjuk pandai. Tapi sebenarnya rakyat yang confused. Ni beberapa hari yang lepas, cerita keputusan SPM. Menteri Pendidikan kata yang tak ambil peperiksaan 14,800. Lepas pada itu Perdana Menteri kata 30,000.
Yang dimarahnya Dr. Razi Jidin, bekas Menteri Pendidikan. Masalahnya peperiksaan berlaku pada zaman Menteri Pendidikan Perikatan Nasional. Satu bab. Yang kedua ni yang mana satu angka dia? Oh, lepas itu dia buat satu lagi pengumuman. Oh, sebenarnya bukanlah 14,800 tetapi 29,000. Hampir samalah seperti yang Perdana Menteri sebut. Sebenarnya berapa? Kalau 14,800 cakap. Kalau Perdana Menteri salah, cakap. Kalau 30,000, cakap. Tapi bukan 14,800, 30,000. Inilah yang berlaku. Sekejap, Perikatan Nasional menggunakan duit sumbangan syarikat judi semasa PRU 15. Lepas tu Menteri Undang-Undang sebut, dalam Dewan Rakyat, tidak ada siasatan. Sebab tak ada apa-apa perkara yang membolehkan nak disiasat. Agaknya bos marah, lepas tu keluar lagi satu statement. Sebenarnya gini, siasatan tu dok tutup lagi. Pula dah. Ya. Jadi ini yang menjadi masalah. Kita tak tahu. Ya, mereka nak tunjuk pandai tetapi dia sebenarnya tidak pandai mana. Ketiga, bila dia nak jadi selebriti, bila dia nak tunjuk pandai tak menjadi, dia burukkan orang lah. Itu yang, tuan-tuan, siapa dalam Malaysia ni yang tak buruk di kacamata dia? Siapa orang Melayu yang tak dibalun oleh makhluk ini? Ya. Orang-orang nasionalis, sama ada namanya Tun Mahathir atau sesiapa saja, dah kena balun. Agamawan dan ulama, sama ada namanya Tuan Guru Haji Hadi atau siapa pun, dah kena balun. Siap dengan dia menyindir, pakai kopiah, pakai serban. Ni apa punya bahasa ni? Orang Melayu yang jutawan, yang banyak membina masjid dan memberi kebajikan kepada orang Melayu dan orang Islam yang lain. Syed Mokhtar, dah kena balun. Ya. Orang muda yang mengundi Perikatan Nasional pun kena balun. Lama-lama orang miskin dituduhnya ini semua boleh nanti diupah untuk berdemonstrasi. Jadi siapa lagi orang Melayu dan orang Islam yang tak dibalun? Dia hidup sebagai selebriti, dia tunjuk pandai tapi tak menjadi, lepas itu dia memburukkan semua orang. Dan akhir sekali, nombor 4, dia dah tahu dia tu hantu. Ya. Dia dah tahu dah dia hantu. Lepas tu dia nak pusingkan pemikiran rakyat supaya orang lain pula jadi hantu. Supaya ditakuti, digeruni dan dibenci. Dia buatlah cerita Tan Sri Muhyiddin, rasuah. Tuduhan-tuduhan yang dibacakan, yang kita pun dah tengok, di mana silapnya? Tan Sri Muhyiddin menerima betul ada dana, daripada betul ada orangnya, tapi dimasukkan kepada akaun bank Parti Bersatu. Itu bukan satu kesalahan. Bukan dia masuk dalam poket dia. 1 sen pun dia tak masuk dalam poket dia. Tapi hantu ini, dia nak jadikan Tan Sri Muhyiddin yang harus dipandang buruk oleh rakyat. Datuk Wan Saiful, Ketua Penerangan Bersatu, bekas Ketua Penerangan pun dah kena. Akhir sekali, Ketua Pembangkang pun kena. Dia pergi ke pejabat, tak dapat apa. Tak cukup di pejabat, beberapa hari lalu pergi ke rumah pula, pun tak dapat apa. Sebab dia nak tunjukkan, ini dia. Ini jahat, ini buruk. Siapa yang dikata jahat, siapa yang dikata buruk, ini pimpinan Perikatan Nasional. Lepas ni Dr. Sam pula kena. Tunggulah Dr. Sam. Lepas Dr. Sam, sebab saya syarah malam ni, saya pun kena. Tok Lee lepas saya. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, bakal-bakal calon nanti macam-macam lah. Jubah tak kena, warna tak betul, patutnya putih. Ini yang jadi Perdana Menteri sekarang, tuan-tuan. Mengapa saya cerita ini? Sebab kita nak berhadapan dengan perikatan, dengan pilihan raya negeri.
Saya cerita ini sebab dia mudah saja. Kalau kita menang Kelantan, kita menang Terengganu, kita menang Kedah dengan besar dan bergaya, kita menang Selangor, kita menang Negeri Sembilan, dan we make them run for their money in Penang. Saudara, Putrajaya akan bergegar dan kita, mana tahu lah, saya tak boleh sambung lah. Tak boleh. Sambung sekarang saya dituduh menghasut. Tapi saudara faham apa yang saya maksudkan? Boleh kita lakukan bersama-sama? Walaupun kita perikatan nak menang di Terengganu, tetapi kemenangan di Terengganu ini akan membagi kesan moral yang sangat penting untuk kita di Putrajaya, insya-Allah. Saya doakan kemenangan yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya bagi kita di negeri Terengganu. Kami di Pahang insya-Allah akan turut membantu setakat yang kami mampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan! 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 Takbir!